Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Dalam video ini kita akan sediakan laporan atau query untuk kita dapatkan jumlah baki akaun belum terima akaun kawalan belum terima, iaitu kita ingin dapatkan jumlah baki bagi kesemua penghutang kita secara keseluruhan. Okey. Jadi kalau kita klik button ini, accounts receivable control balance, okey, oleh kerana akaun kawalan belum terima adalah akaun yang berkait dengan balance sheet, kunci kira-kira, yang mana kunci kira-kira adalah berkaitan dengan satu tarikh dan bukannya satu tempoh, maka kita hanya nyatakan tarikh di mana kita nak capture kedudukan semasa. Jadi dia hanya ada end of period date. Berbeza dengan tadi kita nak lihat total sales, kerana sales adalah income statement punya item, dia melibatkan tempoh. Tapi kunci kira-kira, item dan kunci kira-kira adalah pada satu tarikh tertentu, maka kita hanya lihat end of period date dan tidak ada beginning of period date. Okey, katakan kita masukkan end of period date 28 hari bulan 2 2010. Jadi kita ada di dalam accounts receivable query tersebut, kita akan dapat amount, sales amount 67,000, cash receipt amount, maknanya daripada keseluruhan sales kita telah terima cash receipt sebanyak 41,000, maka baki accounts receivable ialah 26,101. Sales tolak cash receipt sama dengan accounts receivable balance. Okey, jadi kita akan buat itu. Jadi kalau anda lihat, kita dalam calculation tersebut ada 3 perkara, iaitu sales, perkara kedua ialah cash receipt, dan perkara ketiga ialah balance. Maka sebenarnya ada 3 bentuk query yang kita perlu buat, 3 separate query yang kita perlu lakukan. Dan query pertama ialah sale. Kalau anda recall daripada video sebelum ini, kita telah pun buat satu query untuk mengira sale. Jadi kita boleh gunakan query yang sama, cuma kita membuat pengubahsuaian. Jadi kita pergi kepada query yang kita telah buat, iaitu kita ada query yang kita dah lakukan ialah query ini, sales 1 sales ini. Jadi kita copy, kita buat satu salinan lain dan kita paste, dan kita rename ini kepada accounts receivable 1 sum of sales. Jadi ini nama ni untuk kita rujuk bahawa ini adalah query ini tujuannya kita ingin menjumlahkan keseluruhan jualan untuk tujuan mengira account receivable. Okey, kita klik OK. Kemudian kita modify. Ini yang kita query yang baru kita buat tadi. Kita pergi kepada design view. Okey, kalau anda ingat tadi, kita telah di dalam sale query, dalam video sebelum ini, kalau semasa sales query kita telah specify bahawa query tersebut akan bertanyakan kepada user beginning of period date dan end of period date. Tetapi dalam kes ini, oleh kerana ini ialah item kunci kira-kira, maka dia tidak ada beginning of period date, tetapi dia hanya ada end of period date. Jadi kita ubah suai formula ini
syarat where ini kita ubah sesuai kepada kita ingin dapatkan kesemua sale bagi tempoh dari tempoh permulaan perniagaan sehinggalah ke end of period date yang user akan specify. Jadi ini ialah formula yang baru, iaitu kurang atau sama dengan end of period date, iaitu kita akan jumlahkan kesemua sales daripada mula perniagaan, iaitu apa-apa saja tarikh sehinggalah ke tarikh yang ditentukan. Okey. Jadi kita boleh save ini dan kita boleh cuba run. Okey, sekarang dia tanya hanya end of period date. Kita katakan 28 hari bulan 2 2010. Jadi kita dapat 67,302, iaitu seperti contoh yang kita dah buat tadi. Okey, itu satu query kita telah selesai. Query yang kedua yang perlu kita buat ialah query untuk mendapatkan jumlah cash receipt yang kita terima. Okey, untuk itu kita wujudkan satu query. Kita klik query design. Okey, jadi kita perlukan, of course, kita perlukan maklumat daripada cash receipt table, kerana cash receipt table ada maklumat berkenaan dengan cash receipt. Kemudian kita juga perlukan maklumat daripada sale table. Okey, kerana kita ingin menunjukkan cash receipt yang berkaitan dengan sale sahaja. Kalau dalam satu sistem yang integrated, cash receipt bukan sahaja kita terima untuk sale, bahkan kita ada cash receipt untuk tujuan-tujuan lain. Namun begitu, untuk penyediaan akaun kawalan belum terima, kita hanya memasukkan cash receipt yang kita terima hasil daripada jualan sahaja. Oleh itu kita perlu memasukkan dalam query ini jualan, supaya kita hanya dapatkan cash receipt yang ada kaitan dengan jualan. Okey, jadi apa yang kita ingin masukkan dalam query ini ialah kita ingin masukkan amount, cash receipt amount. Jadi kita double klik dan kita ingin masukkan cash receipt date, iaitu kita ingin specify sehingga bilakah penerimaan tunai yang kita ingin masukkan dalam pengiraan. Okey, seterusnya kita klik total supaya kita ingin jumlahkan kesemua cash receipt amount. Kita jumlahkan supaya kita dapat satu amount sahaja. Jadi kita pada total untuk cash receipt amount ni kita klik sum, iaitu kita akan jumlahkan. Dan ini kita letakkan captionnya sebagai sum. Kita jadikan captionnya sebagai cash receipt. Okey. Kemudian kita letakkan syarat. Untuk cash receipt date, iaitu tarikh kita letakkan syarat. Jadi kita letakkan where cash receipt date, where iaitu kita nak letakkan syarat dia. Syaratnya ialah seperti di dalam query sale yang kita modify tadi, iaitu lebih kecil daripada atau sama dengan dalam kurungan end of period date. Okey, kita save query kita. Kita save sebagai accounts receivable 2 dash sum of cash receipt. Okey, kita pun klik OK. Kita boleh cuba run. Dia akan tanya tempoh tutup, end of period. Kita letak 28 bulan 2
2010, kita pun run, kita klik OK, kita dapat amount 41,200. Ini ialah jumlah cash receipt yang berkaitan dengan sale untuk tempoh daripada mula perniagaan sehingga 28 Februari. Okey, jadi query ini juga telah selesai. Okey, query yang ketiga yang kita ingin lakukan ialah kita ingin mendapatkan baki perbezaan antara sale dan cash receipt, dan baki itulah kita punya baki accounts receivable. Okey, untuk itu kita akan buat calculation ke atas kedua-dua query yang kita telah buat sebelum ini. Jadi kita lakukan satu lagi query. Okey, kita lakukan satu lagi query, dan query ini akan menggunakan maklumat daripada dua query yang kita telah buat pada awalnya, iaitu query accounts receivable 1 sum of sales dan accounts receivable 2 sum of cash receipt query. Okey. Kemudian maklumat yang kita ingin kita ingin jawapan daripada query sale dan jawapan daripada query cash receipt. Okey, ini kita perlukan daripada dua ini, dan kita akan buat pengiraan. Dan untuk kita buat pengiraan, kita gunakan ruangan kotak yang available di sebelah kanan. Okey, kita save dahulu. Kita save query ini sebagai accounts receivable 3 dash accounts receivable. Okey, seterusnya kita buat formula di sini. Jadi kita klik query builder, kita builder. Okey, dan di sini kita namakan medan ini sebagai accounts receivable. Dan formulanya ialah sum of sale amount ditolak dengan satu function nz dan nz itu datangnya daripada cash of receipt amount, dan kita buat colon sifar. Tujuan nz ini ialah sekiranya cash receipt amount adalah tidak ada apa-apa, sekiranya tidak ada apa-apa cash receipt, maka dia akan query akan menghasilkan null value. Jadi kita ingin tukar null value kepada sifar supaya calculation sale tolak cash receipt itu boleh dilakukan. Otherwise, kalau kita tidak buat ini, dia jadi sale amount tolak null value. Jadi yang itu tidak akan menghasilkan apa-apa output. Okey, klik OK, dan kita akan namakan ini sebagai accounts receivable. Okey, kita save, kemudian kita cuba run. Dia akan tanya tarikh, kita letak 28 bulan 2 2010. Okey, kita dapat sales minus cash receipt, kita dapat account receivable punya amount. Okey, jadi dengan query ini kita dapat hasilkan baki accounts receivable, dan kita dapat tunjukkan jumlah sale untuk account receivable dan juga jumlah cash receipt untuk accounts receivable.